Cik Peter. Okey. Okey. Alright. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Bersama kami lagi dalam program Tanya Curator yang berlangsung hari ini pada setiap hari Rabu 2.30 petang. Dan bersama saya hari ini adalah Encik Peterson Agustin Jadan yang merupakan ketua di Muzium Lukut ini. Apa khabar Cik Peter? Khabar baik saudara Cik Yusri. Sihat ya? Sihat boleh. Okey, jadi hari ini kita ada satu tajuk yang akan kita jelaskan, bincangkan atau kita bagi makluman kepada para penonton FB di luar sana berkenaan satu tajuk yang memang jarang-jarang orang dengar juga, iaitu berkenaan dengan duit tampang yang merupakan koleksi di Muzium Lukut ini. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan tajuk kita ni, mungkin Cik Peter boleh jelaskan sikit tentang sejarah Kota Lukut ini sendiri. Okey, selamat petang dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya bagi pihak Muzium Lukut ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Yusri dan juga tim BKK Jabatan Muzium Malaysia Kuala Lumpur yang menganjurkan program pada hari ini. Baik, terima kasih. Okey, sebelum saya memulakan tajuk pembentangan saya pada hari ini, iaitu tentang duit tampang, izinkan dulu saya Boleh, silakan. Menerangkan sedikit tentang sejarah Lukut itu sendiri. Okey, boleh. Okey, sebenarnya sejarah Lukut pada masa dulu sebenarnya memang berkait rapat dengan artifak yang kita pamerkan hari ini, iaitu timah. Jadi sejarah Kota Lukut pada masa dulu ataupun Lukut itu sendiri banyak berkisar dengan biji timah. Okey, kalau kita tengok kronologi dia sendiri ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di Lukut pada masa dulu, termasuklah kedatangan Raja Busu, iaitu kerabat dari Selangor ke Lukut adalah disebabkan faktor biji timah. Begitu juga dengan peristiwa pembunuhan Raja Busu dan keluarganya, juga disebabkan biji timah, iaitu berkaitan dengan cukai yang dikenakan terhadap biji timah. Selain itu, keberadaan Yap Ahloi di Lukut itu sendiri juga berkisar dengan biji timah dan juga pertambahan populasi penduduk di Lukut yang pada masa dahulu, pada awalnya penduduk di sini rata-ratanya kebanyakannya adalah orang Melayu. Kemudiannya bila wujudnya aktiviti pelubungan biji timah di Lukut, populasi penduduk semakin bertambah, terutamanya orang-orang Cina yang kebanyakannya datang dari Melaka. Jadi itu adalah serba ringkas tentang ataupun kronologi ringkas sejarah Lukut yang berkisarkan dengan biji timah. Jadi sebab itulah sebenarnya saya memilih tajuk pada hari ini duit tampang. Pertama sebab inilah koleksi yang dipamerkan di Muzium Lukut di Galeri A. Dan juga ini berkaitan sangat dengan biji timah. Okeylah. Itu serba sedikit penjelasan daripada Encik Peter tentang sejarah di Lukut ni ya, dan perkembangan biji timah sebenarnya yang merujuk kepada pembuatan duit tampang ni juga. Baiklah Cik Peter, dekat saya ni kan, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada sekeping wang bernilai RM10. Cuba Cik Peter pegang. Terima kasih. Berat ke ringan? Ringan kan? Okey, kembalikan. Dalam uncang ni, tuan-tuan dan puan-puan, Cik Peter, ada duit shilling bernilai RM10. Pegang tengok. Berat ke ringan? Sedikit berat lah dari sedikit yang pertama berat, kali. Okey, jadi perbezaan duit kertas dan juga duit shilling. Betul. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman dahulu penggunaan duit tampang dalam kegiatan harian berat ni. Betul tak Cik Peter? Betul. Memang berat. Terutama yang peringkat awal. Kalau memang peringkat awal Yusri sendiri ataupun penonton-penonton sekalian kalau lihat kita punya koleksi pada hari ini, paling jelas atau ketara sekali kita boleh nampak perbezaan bentuk dia. Bentuk lah. Okey, sebelum kita teruskan lagi, saya pasti para penonton di luar sana tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan duit tampang ini sendiri? Boleh tuan jelaskan tak? Okey, sebelum saya terus kepada tajuk duit tampang itu sendiri, kita imbau sedikit perkembangan sejarah mata wang di negara kita ataupun terutamanya di Semenanjung Tanah Melayu pada masa dahulu. Okey, kalau Cik Yusri nak tahu ataupun saya rasa Cik Yusri pun tahu dan ramai penonton-penonton di luar sana pun tahu sejarah perkembangan sebelum wujudnya duit tampang, duit shilling ataupun yang pada masa sekarang kita gunakan duit kertas. Dahulunya aktiviti perdagangan dilaksanakan secara sistem
Barter. Betul. Maksudnya sistem barter ni bermaksud pertukaran barang, betul. iaitu pertukaran dua barang yang berbeza dan melibatkan dua pihak lah. Dia tak boleh satu pihak lah. Dia perlu melibatkan dua pihak yang ingin menukar barang, saling ingin memerlukan pertukaran barang tersebut. Betul. Okey, saya bagi contoh lah. Okey. Memandangkan Cik Yusri ni dari Kedah Utara. Saya bayangkan Cik Yusri ni seorang pesawah padi. Pesawah padi. Pesawah padi lah. Okey. Gaya pun memang dah ada kan. Okey, saya pula pembuat periuk. Ya. Lebih detail lagi, periuk belanga lah. Okey. Okey, saya sebagai pembuat periuk belanga ingin tukarkan periuk saya dengan padi. Kebetulan saya tahu Cik Yusri ni pesawah padi. Ya, ada padi. Dan kebetulan juga Cik Yusri ingin menukarkan padi dengan periuk belanga saya. Okey. Jadi sistem barter tu berjaya dilaksanakan apabila pertukaran tu berlaku dengan baiklah. Yalah, betul. Cik Yusri dapat periuk belanga saya dan saya dapat padi daripada Cik Yusri. Maknanya kita saling menukar barang tersebut. Tetapi Cik Yusri, tak semua sistem barter yang dilaksanakan berjaya. Malah kerap kali berlaku ataupun timbulnya masalah apabila tak ada pertukaran barang yang dikehendaki. Sebagai contoh, saya nak tukar dengan padi tapi Cik Yusri tak perlukan perahu belanga saya. Saya tak nak. Jadi akan berlaku masalah. Betul tak Cik Yusri? Maknanya tak jadi juga para penonton. Jadi kena ada saling orang kata saya nak, dia pun nak. Betul. Barulah jadi sistem barter tu. Okey, asas kepada masalah inilah. Ini asas masalah pada yang berlaku pada sistem barter inilah. Maka perlunya wujud satu bahan perantara untuk melakukan aktiviti perdagangan, menggantikan sistem barter. Sistem barter tadi. Sebagai contohnya duit tampang hari inilah. Duit tampang yang kita pamerkan pada hari ini. Dia sebagai bahan medium pertukaran pada masa dahulu. Okey, saya berbalik kepada soalan Cik Yusri tadi. Duit tampang sebenarnya dah jauh dah terlari tadi. Tak apa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan duit tampang? Ya, betul. Okey, Cik Yusri, dari istilah bahasa, tampang tu sendiri membawa maksud bongkahan biji timah yang berbentuk bata atau perahu. Okey, kalau kita tengok rekod sejarah ataupun catatan sejarah, selain dikenali sebagai duit tampang, juga dikenali sebagai duit piramid ataupun duit topi. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab kalau Cik Yusri boleh nampak sendiri, dua artifak yang Cik Yusri boleh nampak ni, bentuk dia seakan-akan seperti piramid dan juga topi. Ya, betul. Alright. So sejarah perkembangan mata wang di Malaysia, Cik Yusri, kita bahagikan kepada dua pada peringkat awalnya. Pertama, kita bahagikan kepada dari aspek material ataupun bahan yang digunakan. Baik. Kalau kita tengok zaman dahulu, bahan-bahan yang digunakan untuk duit shilling bukan setakat timah. Ada juga daripada emas, ada juga daripada perak. Betul. Okey. Aspek yang kedua dari segi rupa bentuk dia. Cik Yusri dan penonton hari ini boleh nampak rupa bentuk dia yang berbeza. Betul. Okey, kemudian perkembangan sejarah mata wang negara juga boleh dibahagikan lagi kepada dua penggunaannya. Dipecahkan lagi. Yes. Pertama, shilling. Kedua, berunsur alam. Jadi yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah kepada tentang yang berunsur alam tu lah. Duit tampang. Okey, kalau Cik Syukri, Cik tersasul. Kalau Cik Yusri nak tahu, duit shilling tu sejarah dia mula berkembang pada awal abad ke-15 lagi, hingga ke sampai 18. Lebih awal daripada duit tampang. Dan kemudiannya duit tampang ni dia punya penggunaannya berkembang pada abad yang ke-19. Itu yang saya maksudkan sebagai duit tampang. Dari segi definisinya, dari segi aspek dia. Okey, satu lagi Cik Yusri, saya akan kongsikan. Boleh? Kebanyakan penyelidik yang membuat kajian atau research tentang duit tampang, khususnya duit tampang yang berbentuk piramid ataupun topi ni, dia punya asas analisis, saya angkat boleh supaya Cik Yusri boleh nampak dengan jelas dan penonton pun boleh nampak dengan jelas. Kita depan sikit, tunjuk depan sikit. Macam tu. Okey. Dalam kajian duit tampang, penyelidik selalunya dia punya asas kepada analisis duit tampang tu sendiri, dia boleh lihat pada rupa bentuk duit tampang ni. Pertama, dia bagikan kepada beberapa bahagian. Yang atas ni dikenali sebagai bahagian puncak.
yang ini yang di bahagian pertama, layer yang pertama ni dikenali sebagai bahagian kaki. Bahagian badan. Bahagian badannya. Kemudiannya bahagian kaki. Bahagian kaki yang dan di bawah sekali bahagian dasar. Dasar dia. Jadi analisis tentang duit tampang tu sendiri, terutamanya yang berbentuk topi ataupun piramid ini, asas analisis tu kepada bentuk yang saya nyatakan tadi, bahagian yang saya nyatakan bahagian tadi tu, iaitu puncak, badan, kaki dan juga puncak. dasarnya. Saya ulang balik, bahagian dia terdiri pada puncak, badan, kaki dan juga dasarnya. Dasar, ada 4 bahagian. Untuk pengetahuan Cik Yusri dan penonton-penonton semua, tak semua duit tampang mempunyai ciri-ciri tersebut. Okey. Ada juga duit tampang yang dia tak ada bahagian kaki dia. Oh, tak ada juga. Okey, untuk penjelasan lebih detail lagi, kalau kita lihat pada duit tampang yang berbentuk piramid ataupun topi ni, dia sebenarnya boleh dipecahkan kepada dua. Boleh dipecahkan lagi. Okey, pertama duit tampang piramid berskala ataupun bersaiz besar. Besar-besar. Kedua, duit tampang piramid ataupun topi yang bersaiz kecil. Yang Cik Yusri pegang ni adalah yang bersaiz kecil. Yang ni dan dia kecil. lebih fine, dia lebih detail dia punya bentuk ataupun dia punya motif di atas puncak duit tampang tu sendiri. Duit tampang ni. Okey, kalau Cik Yusri nak tahu juga, duit tampang yang bersaiz kecil ni yang selalunya ada motif. Oh. Kalau Cik Yusri tengok, kebanyakan yang motif-motif yang pada duit tampang ni terletak pada duit tampang bersaiz kecil. Okey. Ini bergantung kepada acuan yang digunakan lah. Acuan ya. Okey. So, tadi penjelasan oleh Cik Peter tentang maksud duit tampang itu sendiri dan juga rupa bentuk fizikal yang terdapat pada duit-duit tampang yang digunakan pada masa dahulu. Baiklah, di Muzium Lukut ni pastinya ada koleksi yang berkaitan duit tampang ini sendiri. Jadi berapa banyak koleksi sebenarnya yang ada di Muzium Lukut ni? Okey, sebenarnya apa yang Cik Yusri nampak hari ni dan apa yang penonton-penonton lihat hari ni, ini sahajalah sebenarnya. Ini sahaja koleksi duit tampang yang terdapat di Muzium Lukut. Koleksi di sini. Antara sebahagian daripada 200 artifak yang dipamerkan di Muzium Lukut, di mana kita tempatkan koleksi ini di Galeri A lah, Galeri di pameran A. tetap, iaitu tentang sejarah Lukut yang berkisar tentang biji timah. Okey, Cik Yusri, walaupun kuantitinya tak banyak, mungkin di beberapa tempat ataupun muzium yang lain kuantitinya lebih banyak, betul. Okey, walaupun kuantitinya tak banyak di Muzium Lukut ni, tetapi sebenarnya kalau kita tengok setiap daripada artifak ni, dia merangkumi setiap kumpulan tu sendiri. Ada. Okey, kalau Cik Yusri tengok dari kanan kita lah, sini sebelah kanan. mungkin kiri pelawat lah. Betul. Dari kanan kita ke kiri, kita boleh nampak perbezaan bentuk perbezaan dia. Kalau pertama sekali yang jelas, yang awalnya bentuk dia lebih kasar. Lebih kasar, tak fine lah. Betul. Tapi yang di sini dan seterusnya bentuknya lebih detail lah. Lebih cantik dan lebih menarik. Maksudnya bukan setakat mata wang. Duit tampang ni sendiri melalui evolusi dia tersebut. Okey, Cik Yusri nampak yang pertama ni, yang bentuk dia agak-agak Cik Yusri bentuk dia seakan-akan apa? Saya angkat lagi sekali bentuknya. Agak-agak Cik Yusri seakan bentuk apa ni? Kalau dilihat pada sini, kalau secara kasarnya saya tengok dia meninggi ke atas, mungkin berbentuk seperti piramid juga, tapi dia tak tajam. Kan? Tapi kalau kata jumpaan secara arkeologi lah contoh, mungkin digelar lesung batu ke apa, kalau kita tak tahulah, tak buat kajian tentang ni. Betul. Kan. Tapi Cik Peter mesti ada penjelasannya. Betul. Jawapan Cik Yusri tu memang tak tepat lah. Tapi sekurang-kurangnya Cik Yusri mencuba. Betul. Cuba tu lebih penting daripada tak mencuba apa-apa kan. Okey, sebenarnya Cik Yusri, bentuk duit tampang, asas bentuk duit tampang tu berunsurkan gunungan. Kenapa gunungan, Cik Yusri? Sebab kalau kita tengok sejarah pelombongan biji timah di tanah Melayu, pada masa dahulu, awalnya pelombongan biji timah ni dijalankan di Melaka. Jumpaan biji timah tu adalah di sebuah kawasan pegunungan agak berbukit di negeri Melaka. Betul. Jadi kalau kita lihat, kecuali yang berbentuk binatang ni lah. Ni kita tolak ke tepi dulu. Duit tampang yang permulaan ni hingga yang ketiga ni, dia asasnya adalah berunsurkan gunungan. Okey, yang pertama ni, kalau di dalam kajian catatan sejarah, dia menyatakan sebagai bentuk gunungan tunggal bersaiz kecil. Sebab yang kita ada ni adalah yang bersaiz kecil dan juga gunungan tunggal. Maksudnya satulah. Satu saja. Sebenarnya Cik Yusri, ada juga duit tampang yang bentuk dia seakan begini, tetapi dia ada dua gunungan. Ada dua. Kembar. Dua puncak dia. Dan ada juga yang tunggal tetapi saiznya lebih
besar. Besar. Jadi kalau Cik Yusri tengok dia punya ni, bahagian tapak, bahagian badan dia agak padat lah dengan Agak timah, padat, dan dia betul. meruncing ke atas. Betul. Okey, lepas tu Cik Yusri boleh nampak dia punya evolusi. Betul. Dia bergerak ke sini. Yang ni adalah contoh duit tampang berbentuk piramid yang bersaiz besar. Yang besar-besar Yang bersaiz besar. Okey. Yang saya masukkan tadi ada puncak, ada badan, ada kaki dan juga ada 4 bahagian tadi kan. Betul. Manakala kemudiannya Berbentuk. bentuknya lebih fine, lebih cantik dengan ada motifnya. Betul. Di mana kalau Cik Yusri perasan, yang artifak ataupun duit tampang yang ketiga ni bentuknya tak ada kaki. Memang tak ada kaki. Dia hanya ada puncak, badan dan terus dasar. Dasar dia. Kalau artifak begini kebanyakannya kita boleh jumpa di negeri Pahang. Di Pahang. Yang pertama ni kebanyakannya kita boleh nampak di atau boleh ditemui di negeri Selangor ataupun di negeri Perak. Alright. Okey. So, para penonton, kita dah tengok tadi koleksi secara fizikalnya, dan hanya ini saja koleksi yang ada di Muzium Lukut ni sebenarnya. Dan koleksi-koleksi ni dibawa daripada Jabatan Muzium Malaysia sebagai pameran di dalam galeri Muzium Lukut ini sendiri. Baiklah, kita pun ada dah dengar penggunaan mata wang pada zaman dahulu. Kalau kita nak teruskan lagi, Cik Peter, duit tampang ni pada asalnya lah memang digunakan pada awal abad ke-19 ke macam mana? Betul. Seperti yang saya jelaskan tadi. Okey. Cik Yusri, sejarah perkembangan mata wang tu dia dibahagikan kepada dua. Maksudnya shilling dan juga tadi berunsur alam. berunsur alam. Jadi untuk duit tampang ni dia di bawah kategori berunsur alam. Okey, sejarah perkembangan mata wang di semenanjung tanah Melayu ni dia bermula dengan duit shilling lah. Duit shilling. Di mana berkembang pada awal kurun ke-15 hinggalah kurun ke-18. Kemudiannya lah barulah hadirnya datangnya duit-duit tampang ni, yang mula digunakan pada awal kurun pada abad ke-19. Okey. Baiklah para penonton, sambil-sambil para penonton di luar sana mendengar penjelasan tentang tajuk kita pada hari ini, duit tampang koleksi di Muzium Lukut, mungkin ada persoalan yang ingin ditujukan kepada Encik Peterson berkenaan dengan tajuk kita hari ini, bolehlah letakkan komen tuan-tuan dan puan-puan di FB Jabatan Muzium Malaysia, ataupun mungkin Cik Peter tak dapat menjawabnya dalam sesi ini, beliau akan menjawab selepas daripada tamat program kita pada hari ini. Baiklah Cik Peter, kita teruskan lagi. Memang menarik duit tampang ni kan. Sebab yalah, sekarang kita dah mudah guna duit kertas, penggunaan duit shilling pun masih guna, tapi cuma benda-benda yang agak runcit baru menggunakan duit shilling. Bayangkan pada masa dahulu, masyarakat terpaksa membawa mata wang yang seberat ini diperbuat daripada jongkong timah. Betul tuan-tuan dan puan-puan, betapa beratnya nilai yang dibawa untuk mendapatkan barangan pada masa dahulu. Sekarang ni dah senang, bawa kad pun dah boleh swipe beli barang. Betapa mudahnya, dan yang lebih penting bukannya mudah apa, evolusi tentang penggunaan mata wang. Betul Cik Peter? Setuju. Apa yang saya jelaskan tu kita berkongsi hari ni. Selain daripada kita dapat makluman daripada Encik Peter, kita berkongsi secara meluas sikit. Baiklah Cik Peter, kita tengok tadi daripada bentuk fizikal yang daripada awal hinggalah ke berbentuk topi. Saya tertanya-tanya, duit tampang yang berbentuk motif binatang ni pula, apa cerita tentang binatang ni pula? Baik Yusri, saya pun hampir terlupa untuk menerangkan tentang duit tampang berbentuk binatang. Okey. Jadi sebenarnya duit tampang berbentuk binatang ni juga adalah evolusi daripada duit tampang yang awal. Okey, yang tadi tu. Tetapi duit tampang berbentuk binatang ni, kalau Cik Yusri nak tahu, dia dikategorikan juga. Dari tadi Cik Yusri dengar banyak kategori-kategori. Betul kategori. Duit tampang binatang ni juga sebenarnya dipecahkan kepada 3 kategori. Ini 3 Okey, pertama, satu, binatang daratan, binatang dua alam, binatang air. Okey, Cik Yusri boleh nampak ketiga-tiganya di sini. Memang ada 3 Okey, ni. yang pertama ni Cik Yusri nampak binatang apa? Ini memang jelas saya tengok seperti buaya. Betul. Maksudnya ni adalah di bawah kategori binatang dua alam. Binatang dua alam. Buaya. Maksudnya hidup di darat dan juga di air. Ini dia. Ini berbentuk buaya. Okey, yang kedua ni Cik Yusri nampak binatang apa? Tadi ada dua alam.
Ini saya agak muskil juga ni. Bentuk binatang ni. Mungkin Cik Peter boleh jelaskan lah. Okey. Untuk pengetahuan Cik Yusri dan juga penonton-penonton di luar, Okey, ini silakan. adalah mewakili kategori binatang daratan, Daratan. iaitu belalang. Belalang. Mungkin Cik Yusri pernah jumpa belalang kunyit? Pernah, memang pernah jumpa. Cuba Cik Yusri tengok betul-betul. Fizikal dia. Ada seakan-akan Betul lah. ni bahagian kepala, badan dan ekor dia. okey. Okey, ni mewakili kategori binatang Daratan. 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 Betul. Dan ketiga ni saya pasti Cik Yusri mesti tahulah. Ini kalau silap lagi saya tak tahulah. Kalau silap apa Cik Yusri, bentuk ikan. Memang bentuk So ikan lah. automatically dia mewakili kategori untuk binatang Betul. air. Jadi untuk penghasilan duit tampang berbentuk binatang ni dia dikategorikan kepada tiga lah. Tiga. Binatang dua alam, Dua alam binatang tadi, daratan. dan juga binatang air. Air. Tetapi dalam penyelidikan sejarah tentang duit tampang, khususnya duit tampang binatang Okey. berbentuk binatang ni, ada juga yang menyifatkan dia sebagai bukan nilai tukaran. Okey. Dia lebih bersifat kepada spiritual. Spiritual. Sebagai contoh, Cik Yusri, mereka menganggap duit tampang berbentuk buaya ni sebagai untuk membawa dikaitkan dengan air. Dikaitkan dengan air. Maksudnya bila sesebuah kawasan pelombongan tu baru dibuka, Okey. mereka jadikan duit tampang berbentuk buaya ni sebagai tarikan Sebagai tarikan. untuk memastikan kawasan lombong yang baru dibuka tu lebih maju. Lebih maju. Dan dikaitkan dengan air lah. Okey. Jadi memang terdapat andaian ataupun hipotesis tentang penggunaan duit tampang binatang ni lebih bersifat kepada spiritual. spiritual. Tetapi tak dinafikan juga sebenarnya ada juga bukti menyatakan sebenarnya duit tampang berbentuk binatang ini juga sebenarnya adalah mempunyai nilai tukaran dia. Nilai tukarannya. Yes. Okey. Kita dah dengar tadi tentang duit tampang yang berbentuk piramid ada, berbentuk topi ada, kemudian kita masuk ke duit yang berbentuk buaya, berbentuk belalang dan juga ikan yang dikategorikan sebagai haiwan dua alam, daratan dan juga haiwan yang di dalam air. Baiklah Cik Peter. Mungkin ada persoalan lagi yang ingin diajukan dalam segmen Tanya Kurator pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh berbuat demikian di FB Jabatan Muzium Malaysia sekarang. Kalau Cik Peter tak dapat menjawabnya terus, beliau akan menjawab selepas daripada tamat program pada hari ini. Baiklah Cik Peter. Tadi saya ada selit tentang duit kertas RM10, duit shilling nilai RM10. Kita tahu sekarang ni duit ikut angka nombor. Kalau dekat duit ni tulis RM10 warna merah, memang kita dah tahu nilai dia lah, boleh beli barang apa. Alright. Pada zaman dulu, duit-duit tampang ni macam mana nilai dia dan ikut perbezaan negeri-negeri pula macam mana? Okey, Cik Yusri, penggunaan duit tampang pada masa dahulu dia memang ketara perbezaan Memang berbeza. di antara negeri-negeri. Okey, sebelum saya terlupa juga, sebenarnya jumpaan duit-duit tampang ni juga kebanyakannya ditemui di negeri-negeri di tanah Melayu yang pada masa dahulu Okey. adalah pengeluar utama biji timah. Pengeluar Sebagai utama biji contoh, Selangor, Perak, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Jadi penggunaan duit tampang di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi memang ada perbezaan. Memang berbeza Sama lah. ada dari segi rupa ataupun nilai dia. Okey. Okey, kalau duit tampang di negeri Selangor sebagai contoh, Contohnya bentuk gunungan dia lebih meninggi. lebih meninggi. Okey. Dan juga dia punya puncak tu sedikit rata berbanding duit tampang di tempat-tempat yang lain. Okey. Okey. Maksud dia. Kemudian kalau tengok duit tampang di negeri Pahang. Okey, duit tampang di negeri Pahang dia telah melalui satu evolusi yang mana bentuknya lebih kecil, lebih ringan dan lebih cantik. Termasuk ada motif pada puncaknya itulah. Oh, ada motif. Jadi situ Cik Yusri dah perasan perbezaan dari segi pertama rupa bentuk duit tampang tu sendirilah. Antara negeri-negeri tu berbeza. Kemudian begitu juga dengan nilai duit tampang tu sendiri. Okey, sebagai contoh Cik Yusri di Perak lebih kurang 10 kati timah ataupun duit tampang tu. Okey, nilai dia tu. Okey, 10 kati lebih kurang lah. Lebih kurang. Bersamaan dengan pada masa dulu dia orang gunakan $1 Perak Sepanyol. Perak Sepanyol. Maksudnya kalau di Perak berat 10 kati untuk duit tampang tu bersamaan dengan $1 Perak Sepanyol. Tetapi di negeri Selangor pula $1 Perak
Sepanyol bersamaan dengan 8 kati. 8 kati. Berbeza kan? Memang berbeza. Maksudnya di Perak 10 kati Memang sama dengan berbeza, satu. tuan-tuan. Di Selangor 8 kati bersama dengan satu dolar Perak Sepanyol. Manakala pula di Pahang pula nilaiannya tu membuktikan dia menggunakan nilai duit sebanyak 1 sen dan 4 sen. Dinyatakan pada duit tampang tersebut bernilai 1 sen dan juga 4 sen. Berbeza dengan di Perak dan di negeri Selangor lah. Berbeza Memang terdapat perbezaan yang ketara sebenarnya antara negeri-negeri di tanah Melayu dari segi penggunaan duit tampang itu sendiri. Sama ada dari segi rupa bentuk dia dan juga nilai dia. Dengan nilai je. Jadi terjawablah sudah tentang persoalan nilai duit tampang mengikut perbezaan negeri-negeri. Dan tentunya yang lebih penting, pelajar-pelajar, murid-murid di luar sana yang belajar tentang sejarah, mungkin nak tahu dengan lebih lanjut, kenalah melawat ke muzium-muzium kami di seluruh Malaysia, termasuklah di Muzium Lukut pada hari ini yang terletak di Port Dickson Negeri Sembilan. Memang menarik dan kita sentiasa update kita punya program dari semasa ke semasa. Baiklah Cik Peter, sebelum kita menamatkan program kita sebentar lagi, apakah harapan tuan sebenarnya dalam melestarikan nilai sejarah yang ada di negara kita ini untuk generasi kita yang akan datang nanti? Okey, Cik Yusri, terima kasih. Untuk melestarikan lagi khazanah negara kita, termasuklah duit tampang ni lah, Cik Yusri ya. Betul. Pertama sekali saya melihat dari aspek penjagaan koleksi itu sendiri. Maksudnya bagi pihak muzium, khususnya Jabatan Muzium Lukut itu sendiri, kita memang sentiasa memantau dan menjaga kondisi artifak-artifak yang dipamerkan sama ada di galeri ataupun di repo. Betul. Maksudnya kaedah-kaedah penjagaan seperti preventif memang kita laksanakan dari masa ke semasa lah, ataupun secara berkala. Termasuklah pembersihan. Selain penting, tu penting itu. Penting dari segi untuk cara kita handle artifak tu. Betul. Ini adalah sebenarnya adalah salah satu cara untuk melestarikan lagi artifak yang kita pamerkan. Betul. Selain tu saya juga berharap duit tampang ini juga kajian-kajian yang lebih komprehensif lagi dapat dilakukan. Kerana saya percaya masih banyak lagi sejarah duit tampang yang belum kita terokai lagi. Betul. Maksudnya untuk melestarikan ni, melestarikan lagi sejarah di Malaysia dan berkenaan, khususnya juga berkenaan dengan duit tampang yang kita bicarakan pada hari ini. Betul. Baiklah Cik Peter, terima kasih banyak Cik Peter atas penjelasan yang telah diberikan. Baiklah para penonton, mungkin ada yang ingin mengajukan soalan, bolehlah berbuat demikian di FB Jabatan Muzium Malaysia ataupun terus nanti email kepada Encik Peterson. Nak tahu emailnya, bolehlah layari laman web www.jmm.gov.my di mana di Facebook, di website Jabatan Muzium Malaysia. Baiklah, di depan saya ni juga ada beberapa buah buku yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat rujukan di mana di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Cik Peter, kita ada sini buku rujukan. Ini bukannya berkenaan duit tampang, tetapi dia lebih meluas lah. Dia ada cerita tentang sejarah yang disebut sebagai warisan numismatik Malaysia. Dan buku ni bolehlah tuan-tuan dan puan-puan dapatkan untuk rujukan saja, bukan untuk dijual beli. Buku ni boleh buat rujukan di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Ya, warisan numismatik Malaysia ni. Ada juga sejarah tentang Negeri Sembilan, penggunaan mata wang di Negeri Sembilan. Ada. Okey. Selain daripada tu, kita ada juga buku-buku berkenaan dengan duit sebenarnya. Kita bukan fokuskan duit tampang hari ni, tapi kita fokuskan tentang duit yang ada di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengetahui tentang sejarah paper currency ke, mata wang dan sebagainya, boleh ke Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Cik Peter, betul. Kat saya ni ada buku tentang Coin of North Malaya. Okey, salah satu buah buku ini boleh dapatkan di Jabatan Muzium Malaysia. Kemudian ada juga buku tentang Paper Currency of Malaysia, Singapore and Brunei 1849 hingga 1970. Boleh dapatkan juga di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Satu lagi, buku tentang Melaka Coins. Buku ni berharga RM7. Masih ada stok lagi di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia. Dan juga bagi yang ingin berjinak-jinak,
Panduan mengumpul duit lama. Mungkin di rumah dia terjumpa duit, nak kumpul lah duit lama macam mana tak tahu Cik Peter. Boleh dapatkan buku ni di Perpustakaan Jabatan Muzium Malaysia dengan harga serendah RM10 sahaja. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai di penghujung siaran. Jadi jangan lupa untuk tekan butang like dan juga share program pada hari ini dan juga program-program kami di atas talian di media sosial kami Jabatan Muzium Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami juga dan sentiasa layari di website kami Jabatan Muzium Malaysia iaitu www.jmm.gov.my. Cik Peter, saya ucapkan terima kasih pada hari ini dengan perkongsian tentang tajuk kita duit tampang koleksi di Muzium Lukut. Saya tinggalkan para penonton dengan hashtag Muzium Kita Tamadun Kita. Kita jumpa lagi pada setiap hari Rabu jam 2.30 petang live di Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.